Okey. Assalamualaikum. Sekejap sebentar. Ambil masa sikit, kita relax-relax dulu. Kasih orang bersedia insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah atas nikmat serta limpahan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih Faris. Memang hari ni apa kata orang ni buang terbiat. Tak adalah buang terbiat. Tapi sengaja nak menghiburkan hati yang semakin luka ni. Kita ucapkan takziah pada kematian semakin meningkat, dan begitu juga mereka yang mengidap penyakit ataupun terkena virus COVID-19 ni semakin, hari ni yang tertinggi lah 260 lebih, dan angka mereka yang menjadi mangsa lebih kepada 2,000 orang. Ini sudah tentu merisaukan kita tuan-tuan, dan kita mengharapkan yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga Allah menjaga kita, Allah selamatkan kita, dan Allah dapat menarik azab ini dan meringankan ujian ke atas kita. Dan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, moga Allah Subhanahu wa taala dapat mengampunkan kita kalau dosa ini disebabkan Allah murka dan Allah menjatuhkan azab seperti menghantar COVID-19 ini. Maka kita bertaubatlah pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah turunkan rahmat ke atas kita insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan sambung pengajian kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, yang mana kita sambung pada bab yang berkait rapat dengan perkara yang membatalkan puasa ya. Jadi saya nak tambah lagi beberapa fakta yang berkaitan dengan perkara yang membatalkan puasa ini, yang mana apabila dibincangkan tentang perkara ini tuan-tuan, iaitu ada yang bertanya tentang, Ustaz, kalau kita buang air besar, lepas tu kita cebok kemaluan kita, ya, ataupun macam perempuan kan, dia basuh kemaluannya, jari termasuk dalam lubang dubur ataupun kubur, adakah batal? Ia batal. Sebab apa? Dia dikira sebagai rongga terbuka. Kenapa dikira rongga terbuka itu batal? Sebab apa? Nabi larang seseorang berpuasa berlebih-lebihan memasukkan air ketika dalam hidung. Sebab apa? Takut air itu terlepas. Maka hidung rongga terbuka, maka termasuklah dubur dan kubul juga sebahagian daripada rongga terbuka. Maka kalau jari kita masuk, dikira batal. Bagaimanakah kita nak sebut had batalnya ataupun kemasukan jari itu dikira batal? Had zahirnya, kalau zahir tu yang mana bayangkan kalau tempat lubang tu, katakan lubang tu, kalau kita gerakkan dia, kalau kita gerak tu kita masih nampak pergerakan daging dia tu, seperti mana disebutkan dalam kitab
Bushrul Karim dia kata wa batinuhu ma la yadhharu 'inda tahrikihi. Batin tu yang dikatakan batin dalam, kalau masuk jari tu apa ni batal, iaitu kalau kita masukkan jari kita, cuba kita goyangkan, yang dalam tu tak nampak dia gerak tu, tapi yang luar tu dia bergerak, nampak lagi bergerak. Kalau kita gerakkan jari kita tu, yang bahagian permukaan tu nampak bergerak. Yang tak nampak bergerak tu, itu dikatakan had batin. Maksudnya dalam erti kata kalau tangan kita tenggelam lah, tenggelam, yang mana dalam erti kata melepasi jari kita tu, kalau sikit tu dimaafkan lah, benda tu sukar sebenarnya. Tapi kalau masuk sampai satu ni, suku setengah apa kadar macam ni ataupun macam ni lah, dikira batal. Kalau macam ni, kalau saya pernah talaki dulu, itu dimaafkan lah, sukar sebenarnya kalau kita nak cibuk, termasuk dalam sebesar macam ni, ini sukar. Dalam erti kata itulah yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqh, ya. Dan dan begitu juga dubur dan qubul ini, ya, maksudnya kalau dikata selagi mana tak masuk ila al-mahallil mujawwaf atau al-mujawwif, tempat yang ada lorong dia tu, tempat yang ada saluran tu. Tapi kalau luar lubang tu dia tak ada saluran. Tapi kalau kita jolok jari kita, kita dah masuk saluran tu. Itu saluran tu. Saluran keluar najis, saluran tu. Itu dikira sebagai batin. Itu had batin, seperti mana disebutkan dalam kitab-kitab fiqh. Ya. Jadi begitu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sambung ya bab yang mana bab berkaitan dengan orang yang dia ni berakal, ya, orang akal ataupun orang yang pengsan ataupun orang yang hilang akal, gila dan sebagainya. Kita dapat bincangkan secara tidak detail, tapi kita bincangkan secara detail pada hari ini. Sebab apa tak sempat, sebab semalam pun dah kira 1 jam lebih dah kita duduk bincang. Di malam ni kita bincang lebih detail lah, ya, wallahu alam. Ya, masih lagi yang kejutan budaya yang pada malam ni tengok saya pakai bertanjak. Saja je malam ni, ya. Insya-Allah. Baik, saya nak minum air kejap. Dagu bismillah. Baik tuan-tuan, video ni reflect Kalau orang dekat sana tengok, ustaz ni minum tangan kiri ke? Bukan, saya minum tangan kanan. Saya ikut perintah Nabi SAW. Tapi dia reflect, macam yalah, comel macam mana ke, nampak. Kalau orang luar sana tengok, saya minum tangan kiri, tapi hakikatnya sebab video tu reflect, saya minum tangan kanan. Saja nak bagi tahu, takut orang suuzon, sangka buruk dan seumpamanya. Baik, ya. Disebutkan dalam hal ini, iaitu syarat kelima, keenam dan ketujuh, iaitu syarat sah berpuasa, iaitu Islam. Kita dah bincang, orang kafir tak sah. Macam ada artis berbangsa Cina, perempuan tu dia puasa sebulan penuh, dia kata dia suka, tahun depan dia nak puasa lagi, seronok dia kata. Tapi dia dapat lapar dan dahaga lah, dia tak dapat pahala. Sebab apa? Dia bukan Islam. Syarat nak Allah terima ibadah puasanya, mestilah dia itu termasuk dalam golongan yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, berkata an-naqa' 'anil haidhi wan nifas, iaitu yang keenam, suci daripada haid dan nifas. Maksudnya wanita yang keluar darah, haid dan nifas, kalau dia nak puasa tunggu dia suci daripada haid dan nifas. Ya, dan ketujuh, al-aqlu fi jami'in nahar, iaitu berakal pada seluruh hari. Ya. Maksudnya disebutkan dalam ini, dikata wala yadurul ighma'u was-sukru in afaqa lahzatan fin nahar. Ya, dia kata tidak mudarat kalau pengsan ataupun mabuk jikalau dia sedar walaupun sedetik, walaupun sekejap pada siang hari. Ini bacaan matan saya jelaskan, ya. Baik, syarat yang ketujuh iaitu berakal pada sepanjang hari. Ya. Dan disebutkan dalam kitab Al-Manhajul Qawim, dia kata kalau seseorang itu dia gila, maksudnya gila walaupun sekejap. Kalau gila walaupun sekejap, katakanlah pukul 11 dia gila, dia bengong, gila. Bukan pengsan, gila, hilang akal. Ya, kalau macam ni batal puasanya automatik walaupun dia gila selama 1 saat sekali pun. Sebab apa? Dia dikira sebagai perkara yang berat. Ya. Dan kalau pengsan macam mana? Kalau pengsan dan mabuk dia tak sama seperti gila.
Dia kalau pengsan, katakanlah selama kita berpuasa overall 14 jam biasa. Ya. Katakanlah dia pengsan daripada terbit fajar sampailah setengah jam lagi nak maghrib. Lagi setengah jam nak maghrib dia sedar. Sah tak puasanya? Kalau malam tu dia berniat tabiid, maka sah puasanya. Yang penting katakanlah lagi 2-3 minit nak sedar. Nak dekat maghrib. Dia pun tersedar daripada pengsannya. Maka dalam kategori ini masih lagi sah puasanya, walaupun katakanlah dia pengsan sebelum terbit fajar. Sampai maghrib pengsan tak sedar, maka ketika itu puasanya tidak sah. Sebab apa? Sepanjang hari dia tidak kira berakal. Begitu juga kalau orang yang mabuk. Mabuk ni sama ada mabuk laut ke, mabuk ni maksudnya kepala dia pening yang teramat sangat, dia tak boleh bergerak dengan normal, ya. Walaupun dia dalam keadaan yang sedar, tapi otaknya tak sedar. Anggotanya sedar, percakapannya dia boleh bercakap macam dia ni hidup, ya, tetapi otaknya tidak sedar. Dia tak tahu apa dia buat. Dan maksudnya ataupun separa sedar. Manakala pengsan ni tubuh badan tak sedar langsung. Cuma dia masih hidup lagi lah. Ya, kalau gila ni hilang kewarasan. Jadi kalau gila ni sekejap saja maka dikira batal puasanya. Tapi kalau dalam erti kata pengsan ataupun mabuk, maka ada siang hari yang dia sedar ataupun bebas daripada mabuk walaupun sekejap pada siang hari, yakni sebelum maghrib, maka sah puasanya. Baik, apa katanya lagi? Dia kata, ya, berkhilafi ma idza lam yufik lahzatan minhu. Melainkan kalau orang yang pengsan dan mabuk itu tak sedar langsung sepanjang hari. Saya sebutkan tadi kan, katakanlah dia malam ni besok nak puasa, malam dia niat, ya, sauma nawaitu sauma ghadin an nadai fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi taala, ya. Jadi sebelum subuh tu dia tak sihat, dia pengsan sampai isyak besok, ya. Maksudnya sepanjang siang hari itu tak sedar langsung, maka puasanya tidak sah walaupun malam tu dia berniat. Ya. Tetapi kalau berlainan pula, kalau malam tu dia berniat, sebelum subuh dia tu pengsan, sedar-sedar lagi beberapa saat nak azan dah. Dia sedar-sedar lagi 10 saat nak azan. Lagi 10 saat. Tapi memandangkan walaupun dia sedar, walaupun lahzatan, walaupun tempoh yang pendek 10 saat, tapi sebab dia masih sedar tu, puasanya masih lagi dikira sah. Maka, ya, dikira sebagai dapatlah pahala penuh puasa dan sebagainya, ya. Begitu juga kalau katakanlah dia ni berniat puasa malam tu, dia subuh, lepas subuh azan, lepas azan subuh dia dapat dengar azan kejap, habis azan dia pengsan sampai maghrib dia sedar balik, maka sah tak puasanya? Sah. Sebab apa? Dia sempat merasai waktu siang walaupun kejap, iaitu selepas fajar, iaitu selepas masuknya subuh. Subuh tu dah kira masuk siang dah. Dia dapat merasai walaupun 2-3 saat, maka dia punya puasanya sah dan sebagainya. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana pula kalau orang ni 2-3 hari dia demam? Maksudnya katakanlah malam tu dia niat, lepas tu besok siangnya dia pengsan, lepas tu hari kedua pun tak sedar juga, malam pun tak sedar juga. Jadi malam kedua, of course dia tak niat, pengsan kan, nak niat macam mana, ya. Jadi siang yang kedua tak puasa, lepas tu masuk malam yang untuk malam ketiga pun tak niat juga, masih pengsan. Masuk hari siang yang ketiga tu, tengah hari dia sedar. Bila tengah hari sedar, adakah dia wajib berpuasa? Tak wajib berpuasa. Ya. Dia tidak wajib berpuasa. Pasal apa? Malam tu dia tak berniat. Niat tu tak sah. Sebab apa? Macam nak niat malam tu the whole night, dia memang dikira sebagai tidak sedar. Macam nak pasang niat. So dia kesiangan hari tu, tengah hari baru dia sedar. Oh, doktor dah sedar, dia sah. Sedar dan tidak lagi pengsan. So bila tidak lagi pengsan, tuan-tuan, maka ketika itu dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Ya, kalau dia nak tahan, tidak dikira dapat pahala, ya. Tapi sebagai menghormati waktu. Tapi adakah dia tak puasa dikira berdosa? Tidak. Sebab apa? Keuzuran, memang dia pengsan. Ya. Baik, ada soalan kalau sedang. Dia kata kalau sedar masa tengah hari dan pengsan balik dan dia tak berbuka, sah juga ke Ustaz? Apa jawapannya? Ustaz, kalau dia sedar masa tengah hari dan pengsan balik,
dan dia tak berbuka. Maksudnya, katakanlah sebelum subuh, malam tu dia niat. Ni soalan bagus ni. First time saya dengar soalan ni. Ya. Jadi, sebelum subuh tu dia berniat. Atau malam tu dia berniat. Jadi, bila dia nak bangun sahur, pengsan. Pengsan tengah hari dia sedar. Alhamdulillah, dah sedar dah. Lepas sedar sejam, setengah jam ke, ataupun 5 minit, pengsan balik. Sampailah masuk maghrib. Sah tak puasanya? Sah puasanya. Sebab apa? Dia ada sedar sikit. Ada sikit sedar. Apatah lagi setengah jam ke apa, dia pengsan balik. Kecuali kalau sepanjang siang tu dia pengsan. Itu tidak boleh. Ya. Baik. Jadi ini yang disebutkan, apa hikmah disyaratkan berakal sebagai syarat sah puasa ya Ustaz? Ya, ada dalilnya. Maksudnya, apa, saya lupa dalilnya. Ada hadis Nabi SAW. Maka itu sebenarnya kalau kita nak bincangkan secara mantik ataupun secara akal, ya, mungkin kita tak dapat secara hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih tahu. Ya, wallahu taala alam. Ya, jika yang pesat itu tanggung atas kaul yang boleh guna niat dia sebulan tu Ustaz. Kalau ikut dalam mazhab Maliki, ya, bolehlah. Kalau ikut mazhab Maliki, maksudnya yang penting ada siangnya memang sedar. Katakanlah yang hari ketiga tu kan. Kalau hari ketiga tu memang dia niat sebulan dah. Dia sedar-sedar, dia dikira sebagai apa? Allahu Akbar, saya ni dah sedar dah. Tapi malam tak niat, tapi dia niat sebulan. Bagus soalan ini bagus juga. Siapa? Hafiz Asy-Syafiq. Bagus soalan ni, saya suka soalan ni. Ya. Kalau ikut pendapat muktamad mazhab Syafi'i tak sah. Ya. Cuma ulama mazhab Syafi'i dia kata boleh pakai pendapat mazhab Maliki untuk ihtiyati kalau terlupa. Ya. Tapi kalau pengsan tak apalah, itu dikira sebagai keuzuran. Dikira sebagai keuzuran dan dia tidak dikira sebagai berdosa. Tapi kalau nak pakai pendapat tu tidak menjadi masalah, dibolehkan, ya. Baik. Banyak soalan kita nanti tak tempat pada matan. Ya. Okey. Disebutkan juga bagaimana kalau seseorang itu dia mabuk disebabkan makan ubat. Sebelum subuh dia makan ubat. Ubat tu power sangat-sangat. Ya. Maksudnya dia tu dikira sebagai orang yang mabuk lah. Mabuk disengajakan. Ya. Jadi kalau mabuknya itu makan ubat sampai maghrib besoknya, tak sah lah. Tapi kalau mabuk sekejap sampai tengah hari, lepas tu okey lah, tak ada masalah. Ya. Ada soalan dia kata, Ustaz, bagaimana pula kalau orang histeria? Kerasukan histeria masuk waktu puasa, sahkah tidak puasanya? Histeria ni adakah termasuk gila ataupun tidak? Kalau histeria ni dia hilang akal. Dia tak waras, dia tak tahu apa dia buat. Kadang-kadang histeria ni kadang-kadang dia pukul orang. Histeria kadang-kadang dia nak tikam diri sendiri. Ada tak sedar lah. Macam gila jugalah. Maka batal puasanya. Ya. Bagus soalan ni. Hari ni soalan bagus-bagus lah. Saya tak pernah dengar soalan ni, tapi soalan yang memang membangkitkan pengalaman dan boleh saya, maksudnya satu cabaran yang barulah. Soalan-soalan biasa, kalau soalan yang semalam tu biasa orang tanya, tapi hari ni soalan yang saya rasa first time saya jumpa. Mungkin sebab berkat tanjak ni kot. Tanjak ni lain macam sikit. Besok kena pakai yang lain pula lah kalau dapat cabaran yang lebih hebat lagi. Okey. Baik, dia kata apa lagi disebut di sini dia? Wala yasihu saumul aidaini wala ayyamit tasyrik wala nisfil akhir min sya'bana illa liwirdin. Dia kata tidak sah berpuasa pada 2 hari raya. Sebab apa? Ada larangan Nabi SAW. Ini jelas ada larangan Nabi SAW. Disebutkan biasa timbul kes korek hidung tu je Ustaz. Muhammad Firdaus Razali, betul. Orang biasa kalau tanya, Ustaz, korek hidung batal lah? Itu soalan common. Mana-mana saya buat daurah fiqah, itu soalan mesti. Kalau tak ada soalan tu, dunia nak kiamat. Aduh. Terima kasih Muhammad Firdaus. Baik, ya, dalam matan dia kata tidak sah berpuasa pada 2 hari raya. Bahkan haram. Dahlah tak sah tapi haram. Ya. Pasal apa? Sebab ada larangan Nabi SAW. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, nahana Rasulullah SAW an
an saumil aidain, iaitu Nabi SAW melarang kami iaitu jangan berpuasa, supaya jangan berpuasa pada 2 hari raya. Itu jelas pada pasal apa 2 hari raya ni, iaitu hari raya haji dan hari puasa. Hari untuk kita bergembira, hari untuk kita makan dan minum. Orang lain makan, sebulan berpuasa, kita pula nak puasa. Ini tak seronok lah. Kadang-kadang nanti kalau katakanlah tak ada larangan Nabi SAW supaya tak apa kalau nak puasa juga. Orang semua makan ketupat, orang semua makan ni, dia pula tak makan. Pakcik makan, tak apa, pakcik puasa. Potong mood tuan-tuan, betul tak? Potong mood. Apa benda lah, tak sporting lah. Raya pertama pun nak makan juga. Ini bikin orang marah. Ya, macam tu tak? Ya. Jadi Nabi tahu. Sebab ada kadang-kadang ni, ya, umat dia terlalu gairah, terlalu fanatik dengan ibadah, sampai kadang-kadang tak meraihkan orang punya susah payah masak dan sebagainya, ya. Jadi hari raya kena makan, hari pertama. Dan begitu juga hari raya Aidul Adha diharamkan berpuasa. Pasal apa? Daging banyak, orang sedekah, masak, makan ramai-ramai, kita pula tak nak puasa. Ini benda yang, ya, menyebabkan dari segi sudut kemasyarakatan tak bagus. Ya, baik, ya. Ya, Syekh Syakila kat sini dari Mengarut, lebih baik dengar ustaz ni ngajarkan. Oh, ini Jun Karisma. Silakan nak dengar boleh, insya-Allah. Saya ajar tentang fiqh puasa. Mudah-mudahan kita mengajar fiqh puasa ni, kita bersedia untuk menghadapi puasa lebih kurang tak sampai sebulan lagi. Ya Allah, sedihnya, takut sangat. Saya takut sangat-sangat kalau Allah nak oleh mata. Doa banyak-banyak tuan-tuan. Ni malam Jumaat ni tadi saya lepas solat hajat, ya, dapat semua duk pakat-pakat kita solat hajat. Malam ni masih lagi malam Jumaat, baca surah Al-Kahfi, solat hajat banyak-banyak. Ya Allah, janganlah Ramadan ni, kalau nak tangguhkan lagi selepas 14, asalkan jangan sampai Ramadan. Allah, bayangkan tak dapat tarawih, tak dapat solat Jumaat. Allah, sedihnya. Minta doa. Tuan-tuan tolong doakan. Tuan-tuan yang dengar kuliah ni orang-orang yang soleh. Tolong doakan Malaysia ni tuan-tuan. Ya, tolong doakan. Kalaulah orang yang jahat, orang maksiat tak nak bertaubat, kita yang nak minta rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak buat macam mana? Lepas tu kita nak halang kemungkaran, tapi orang tetap juga buat kemungkaran. Dekat Instagram, saya sajalah buka Instagram. Ketika mana COVID-19 ni masih lagi nak bertiktok, nak berjoget. Orang Melayu kita ni yang pakai tudung, bini orang pun sama juga. Ya Allah, Allah dah turunkan bala pada kita, tahu tak? At least beristighfar lah. Ini masih lagi TikTok pakai baju. Saya saja nak tengok lah sebab saya ada account. Ya, saya tengok kadang-kadang upload lah gambar tu dan sebagainya, ya, tapi kita tak adalah upload gambar-gambar yang apa melibatkan maksiat dan seumpamanya. Tapi dekat Instagram, ya Allah, orang Melayu kita ni time ni lah timbul balak, bertaubatlah pada Allah, bertaubat pada Allah. Kat luar sana ni, tolonglah cakap kat kawan-kawan kita, nasihatkan adik-adik kita yang masih lagi lara, yang masih lagi hendakkan kata orang ni benda-benda yang melarakan jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Patutlah setekan kita dekatkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk selingan sikit ya. Baik. Ya, 2 hari raya tak boleh. Wala ayyamit tasyrik, begitu juga hari-hari tasyrik. Apakah hari-hari tasyrik? Ya. Hari-hari tasyrik, ya Faris rumah jangan nangis. Saya pun nak nangis juga Faris. Tolong doakanlah, doakan ya Allah. Hai. Ya, dahlah kita ni dengan cabaran lagi, dahlah kita punya saudara kita dihina, dikutuk. Non-Muslim sekarang ni duk kutuk dahsyat-dahsyat. Ya, yalah. Memang kita tengok paling besar sekali kluster tabligh, tapi tak boleh kita nak salahkan mereka. Ya. Padahal majoriti pergi cek. Yang segelintir tu saya pun kritik yang mengentam, yang degil tu. Tapi yang degil tu mungkin tak sampai 100 orang pun. Ya, yang saya kritik tu yang degil, yang pergi cek, yang pergi saringan, itu mereka lah hero sebenarnya tuan-tuan. Itulah hero. Ya, saudara kita kena kutuk, kita hina, dia kata disebabkan COVID-19 tersebar adalah orang Islam sendiri. Kita sedih rasanya, sedih. Kita nak elakkan daripada benda ni, bala yang apa elak dijauhkan daripada kita tuan-tuan, ya. Baik, begitu juga hari-hari tasyrik. Hari tasyrik pasal apa? Ada larangan Nabi SAW. Dia kata hari tasyrik adalah yaumul akli wasyurbi, iaitu hari makan dan hari yang untuk kita berminum. Iaitu bila ke hari tasyrik, iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Senang saja, lepas hari raya tu 10, hari 9 tu hari Arafah, 10 tu raya haji, 11, 12, 13 itu hari tasyrik. Hari tasyrik apa? Tempat orang berada kat Mina untuk buat lontaran. Kalau haji tu yang berada kat Mekah ni, dia buat lontaran Jamrah Kubra,
wusta dan surah. Sebut haji pun saya risau, ya Allah janganlah haji tak ada tahun ni, ya Allah sedihnya. Kalau tak ada nak buat macam mana, itu hikmah Allah telah tentukan. Ya. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga hari wala an-nisfil akhir min Sya'ban. Ya, begitu juga separuh second half of Sya'ban tak boleh kita berpuasa. Ya. Kecuali mereka yang sudah untuk berpuasa sunat, maksudnya kecuali mereka yang sudah biasa berpuasa, illa liwardin, mereka yang sudah biasa berpuasa. Kita tekankan, ya. Ada hadis Nabi SAW disebut idzan tasafa sya'banu fala tasumu. Nabi kata apabila tiba separuh Ramadan, Nabi kata jangan kamu berpuasa. Maksudnya masuk tarikh ke-16 Syaban tak boleh berpuasa, haram. Ya, jelas nas mengharamkan, nas tidak membenarkan benda ini berlaku. Ya. Maksudnya apa? Kalau orang yang tak biasa puasa Isnin Khamis, tak biasa puasa dahar, iaitu puasa yang masa sepanjang tahun, ataupun dia tak biasa puasa Rejab dengan Syaban, dan tiba-tiba masuk ke 16 Syaban dia nak puasa pula. Ini larangan Nabi SAW. Ya. Pasal apa? Sebab itu larangan Nabi. Larangan Nabi pasal apa? Sebab apa? Kenapa nak puasa dah masuk second half Syaban? Kenapa sebelum tak masuk? Kenapa nak puasa pasal apa? Nak sampai Ramadan? Itu tak bagus. Ya, seolah-olah dia kata kita ni nak meraihkan Ramadan lebih awal. Tidak. Itu tak boleh. Sebab itu Nabi tak bagi kita berpuasa 15 hari kedua, iaitu masuk 16, 17, 18 sampai 29 ataupun 30. Tidak dibenarkan oleh Nabi SAW berpuasa illa liwirdin, iaitu bagi biasa mereka yang biasa puasa, seperti puasa dahar. Puasa dahar ni puasa sepanjang tahun. Dalam mazhab Syafi'i diharuskan puasa sepanjang tahun. 360 hari itu dia puasa saja. Dia ada tak? Tak ada lah. Tapi dibolehkan kecuali tidak ada kemudaratan. Tapi tidak digalakkan lah sebenarnya, ya. Tapi kalau mendatangkan mudaratan, hukumnya haram. Ya. Maksudnya bila dah masuk separuh Ramadan tak boleh berpuasa bagi mereka yang tidak biasa puasa sunat. Bagi mereka yang dah biasa puasa sunat seperti puasa dahar ataupun puasa Nabi Daud alaihi salam, sehari puasa sehari buka, jadi dia boleh sambung selepas separuh Syaban yang kedua. Itu tidak menjadi masalah. Ataupun dia dah biasa puasa Isnin Khamis. Ya. Jadi Isnin Khamis tu terjatuh pada second half Syaban. Itu tak apa. Asalkan erti kata dia ni tak biasa puasa, tiba-tiba masuk second half Syaban dia nak puasa pula. Ini larangan Nabi SAW. Seolah-olah macam dia ni nak mengawalkan Ramadan. Begitu juga pada hari Syak. Pada hari Syak ni jatuh pada 30 Syaban. So dia kata tak pastilah besok nampak anak bulan ataupun tidak, ataupun besok raya pun tidak. Jadi tak pasti, dia kata lebih aku puasa lah. Ataupun kerajaan dah katakan berbulan ni Syaban 30 hari. Tapi dia kata untuk lebih berhati-hati aku puasalah hari ke-30 ni. Ini haram, jelas Nabi tak bagi. Maksudnya Nabi kata tidak boleh kita nak berpuasa atas dasar berhati-hati ataupun ihtiyat. Ya. Maka tengok tengkolok tu boleh guna masa kenduri nanti. Jangan. Ni Ustaz UBF, Ustaz Berhati-hati macam doa tu, kata-kata doa tu, ya, jangan ada kat sini orang yang mengaminkan pula lah. Ya. Jelas Nabi juga mengharamkan puasa pada hari Syak, iaitu ya, dah nampak anak bulan, tak nampak anak bulan, besok 30 Syaban, tapi dia kata untuk berhati-hati lebih baiklah aku puasa 30 Syaban tu, niat Ramadan. Itu larangan Nabi haram. Pasal apa? Nabi kata sumu li ru'yati, berpuasalah berdasarkan apa yang kamu lihat anak bulan. Nampak anak bulan barulah niat nawaitu sawma ghadin an adai fardhi Ramadhan hadis sanati lillahi ta'ala, barulah boleh puasa Ramadan. Ya. Baik. Begitu juga pada hari Syak boleh bagi mereka untuk berpuasa walaupun pada hari Syak. Contoh jatuh pada hari Isnin ke, jatuh pada hari Khamis ke, puasa sunat dan sebagainya, ataupun dia dah awal berpuasa. Ya, awal berpuasa macam mana? Kalau dia ni tak pernah puasa Isnin Khamis, tapi bila Syaban tu dia dah start puasa dah. Sebelum 16 Syaban, 13, 14, 12, 13, 14, 15 dah biasa puasa putih. Dia dah start puasa putih, lepas tu dia sambung pula 16, 17, 18, 19, 20 sampai itu boleh. Asalkan dia memang start, walaupun dia start satu hari sebelum
second half of Syaban. Itu dibolehkan, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita bagi laluan untuk isyak sebab tempat saya ni sudah isyak dilaungkan, ya. Baik, tengkolok tu kalau buat sujud melepek tak ustaz? Buat sujud tak buat sujud. Tak kena sebab apa, dia tutup separuh jari. Saya kalau nak boleh jugalah tapi macam tak kena. Nampak macam ni. Tengkolok kan sedap pakai macam ni. Nampak tu, cantik. Handsome tak? Ya. Yalah dulu masa nikah dulu tu pakai igal. Ya. Baik. Ya, jadi lazimnya orang dulu akan ubah lipat tanjak masa solat, lepas solat ubah. Yalah, itulah saya tak pernah solat setakat ni, tak pernah solat lah pakai tanjak. Tapi yang buat tanjak saya ni Ustaz Faiz Haris Al-Bakkani, orang Pahang. Dia, saya tempah dekat dia. Nak tempah kat dia. Nama dia Ustaz Faiz. Tak tahu dia tengok ataupun tidak. Inilah. Jadi saya nak tempah beberapa tempah untuk koleksi sebab apa? Saya minat pula dengan tanjak ni. Tapi yalah, pakai simpanan koleksi tapi nak pergi masjid masih lagi segan lah. Ya, Puan Aisyah, Mami panggil saya Panglima. Insya-Allah Panglima. Panglima Allah Subhanahu Wa Taala, Panglima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ilul azan dulu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Baik, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadila wasyarafa wad darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athullahu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma inna na'udzubika Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sambung. Jadi separuh Ramadan, Syaban yang kedua tak boleh berpuasa, iaitu start 16, kecuali kalau dia dah start sebelum lagi. Katakanlah dia start 15 Syaban ataupun sebelum itu lagi. Lepas tu dia sambung 16, 17, 18. Dan 16, 17, 18 puasa, 19 dia cuti. Nak sambung 20 boleh tak? Tak boleh. Kecuali memang dia straight puasa. Kalau dia ponteng satu hari je, tak boleh sambung lagi. Sebab berdasarkan hadis Nabi SAW. Kecuali kalau jatuh selepas itu puasa Khamis, tak apa. Ataupun selepas tu cuti tu, besoknya pula, lusanya pula hari Isnin. Sedangkan dia dah biasa berpuasa, maka tidak menjadi masalah. Ya. Baik, jadi ada orang kata, saya tak minum tangan kiri ya. Ya, cerita Tik Iskandar Yusof, saya tak minum tangan kiri. Ini reflect video saya minum tangan kanan. Ni tangan kanan. Awak nampak tangan kiri. Saya tangan kanan. Ini tangan kiri saya. Ya. Saya ingat kata Nabi SAW. Saya dah cakap awal-awal lagi dah. Ya. Ya, sepatutnya ini kanan saya, tapi bagi kamu itulah kiri awak. Sebab apa? Reflect. Reflect. Ini tak elak saya kan. Nampak sebelah kanan kan. Sebenarnya kalau ikut daripada depan, tak elak sebelah kiri. So, tanya dulu. Jangan terus nak sangka buruk kata. Ya. Jelas saya dah sebut dah. Ataupun memang anda ni celik IT celik ke ataupun buta. Ya, kalau kebanyakan lah, kecuali kalau handset canggih lah, dia boleh buat memang kamera tu berlainan daripada arah tu tak nampak ya. Tapi nak minum, demi Allah saya minum tangan kanan. Saya minum tangan kanan. Saya duk kempen-kempen minum tangan kanan, tiba-tiba saya buat tangan kiri. Apa? Ya. Jadi hati-hati sikit. Ya. Saya minum. Ni saya tolak ni. Tangan saya tangan kanan. Ya, tangan kanan demi Allah. Jadi saya cakap baik-baik sikit. Tangan kanan demi Allah. Saya pakai jam tangan kanan.
tanya anak-anak saya, tanya kawan saya pegang jam tangan kanan, bukan tangan kiri. Ya. Baik, ya. Jadi biasalah. Mana-mana pun kalau kita tengok video ke, memang kita tengok live ke, memang dia reflect terbalik. Ya, jadi terbalik. Itu biasa aja. Ya. Tengkolok saya ni tuan-tuan sebelah kiri. Dia sebelah kiri, nampak ni. Ni kiri saya. Kalau betul-betul ya ada sebelah kiri, awak nampak sebelah kanan. Dia bukan sebelah kanan, dia sebelah kiri. Ini kiri saya. Hati-hati sikit, ya. Jangan terus buruk sangka, jangan kata saya lupa dan sebagainya. Saya tak lupa. Saya kalau makan pun memang tangan saya kotor ni pun saya pegang tangan kanan juga. Ya Allah. Dia senang nanti kalau nak minum dekat video ni kena pegang dua-dua sekali lah. Boleh timbul fitnah macam-macam orang kita ni. Ya. Buta IT tu nak tuduh kita minum tangan kiri pula. Oh ni kita marah tu. Ya. Baik. Tak apa, maaf diterima. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Okey. Wah, dia marah sikitlah, dia marah jadi apa? Tak apa saya. Okey. Baik. Begitu juga kecuali mereka yang dah biasa berpuasa ataupun mereka yang dah biasa berpuasa au nadrin ataupun puasa nazar. Katakanlah dia bernazar untuk berpuasa pada 19 Syaban. Sebab dia dah bernazar, dia wajib berpuasa walaupun second half Syaban. Ya. Begitu juga qada. Qada maksudnya apa? Dia kata, alamak aku tak sempat nak qada lah, lagi berapa hari ni? Lagi 15 hari nak Syaban ni. Dan lagi beberapa hari nak Ramadan. Ya. Jadi apa nak buat? Tak qada lagi 3 hari. Dia boleh qada. Dia boleh buat dan dia boleh berpuasa pada second half Syaban tu. Tak ada masalah. Ya. Begitu kafarah. Kafarah katakanlah kafarah ni kan kena puasa 2 bulan berturut-turut. Katakanlah seorang itu dia berjima dengan isteri pada siang Ramadan dan dia kena puasa kafarah. Dan kena kafarah tu dia nak kena buat, dan puasa kafarah 2 bulan berturut-turut tu jatuh pada second half Syaban. Itu tak apa. Dibenarkan, tidak menjadi masalah. Ya. Baik. Ya, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi habis yang mana disebutkan dalam au wasli ma ba'dahu ma ba'dan nisfi bima qablahu. Dan begitu juga dia sambung daripada pertengahan yang pertama dan disambung pada pertengahan yang kedua. Kata saya sebutkan tadi kan, dia tak start 16 tapi dia dah start 12, 13, 14, 15. Lepas tu dia sambung lagi 16, 17, 18. Ataupun dia start 13, 14, 15. Dia sambung lagi 16. Itu tak apa. Sebab apa? Dikira dia start pada pertengahan Ramadan sebelum masuk pertengahan yang kedua. Itu tidak menjadi masalah. Ya. Baik. Faslun. Syartu ma yajibu alaihi sawmu Ramadana al-aqlu wal-bulughu wal-islamu wal-itaqatu wa yu'maru bihi sabiyyu li sab'in wa yudrabu ala tarkihi li ashrin in ataqahu. Ya, disebutkan di sini dia kata syarat sesiapa yang wajib ke atasnya berpuasa. Siapakah mereka ini yang wajib ke atas berpuasa? Umrih Rafizal. Dia kata anak masuk-masuk je live ni keluar perkataan berjima Allah. Memang malang masuk-masuk. Ini memang cerita pasal puasa kafarah kebetulan. Kebetulan Ustaz Rafizal pun masuk, dia pun dengar. Ustaz Rafizal memang, saya ni terhibur lah dalam grup kami ni kalau jumpa dia punya lawak tu, Allahu Akbar. Sedih pun boleh ketawa rasanya. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Ya, segan pula ada ustaz besar kita datang. Ulama besar datang tengok video kita ni, Allah, segan rasanya. Ya. Baik. Dia kata syarat sesiapa yang wajib ke atas berpuasa Ramadan iaitu pertama berakal. Dan kedua iaitu akil balik. Mesti berakal. Maksudnya orang yang Down syndrome, orang yang hilang akal, gila, tidak waras, maka tak wajib ke atas berpuasa. Ada orang tanya, Ustaz, bagaimana kalau anak saya umur dah 30 lebih tapi dia ni Down syndrome, dia ni ada masalah, ya, maaf cakap, terencat akal, apa tu, OKU dari segi sudut, ya, maksudnya dia macam budak-budak. Ya, umur dia 30 tahun tapi perangai macam budak-budak. Macam ni dia dikira sebagai orang yang akalnya tidak sempurna. Bukan gila ya, tapi kelainan upaya. Orang macam ni hatta 70 tahun, 80 tahun maka dia tidak wajib berpuasa. Ataupun pada awalnya dia waras tapi mungkin disebabkan stres, lebih-lebih lagi zaman sekarang ni kerja tak ada, gaji tak ada dan sebagainya, macam saya lah. Ya, tak ada ceramah,
tak adalah orang nak bagi sagu hati kat saya, duit tak masuk kan. Tapi kita yakin rezeki pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tambah lagi 14 hari ni lagilah ya, punca rezeki kita ni terhalang. Sedih juga, tapi saya yakin sangka baik pada Allah, Allah akan bagi rezeki pada saya walaupun tanpa ceramah, walaupun tanpa sagu hati. Ihsan yang orang beri pada saya, ya, baik, ihsan orang bagi, saya tak pernah letak harga, saya tak pernah letak charge mahal. Nak bagi. Ada juga orang ceramah, saya ceramah orang tak bagi saya pun ada juga, kita pun tak minta, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, depress sampai gila. Kalau dia gila macam tu, hilang akal, sebab depress pun sama juga, tidak diwajibkan berpuasa, ya. Dan berakil balik. Akil balik ni macam mana kita nak tahu orang tu akil balik? Senang saja. Kalau perempuan yang sudah keluar darah haid, sekurang-kurangnya umur 9 tahun. Sekolah umurnya 9 tahun. Kalau umur dia sudah 9 tahun keluar darah haid, itu dikira sebagai sudah mukallaf, sudah akil balik, ya. Kalau darahnya keluar sebelum umur 8 tahun, 9 tahun, itu namanya istihadah, bukan haid, dia bukan akil balik, dia kena sekurang 9 tahun. Yang manakala yang kedua pula lelaki dan perempuan. Lelaki dan perempuan, macam mana tanda akil balik dia? Keluar air mani. Sekurang-kurangnya juga 9 tahun juga. Tak kira lah sama ada dia keluar dengan sengaja ke, ataupun mimpi ke, tebuk dinding ke, beronani ke. Yang penting cukup umur 9 tahun keluar air mani, maka dikira akil balik. Ataupun tengok TV, tiba-tiba keluar air mani, merangsang, tengok, berfikir benda-benda lucah, terkeluar air mani, cukup 9 tahun, itu sudah dikira sebagai akil balik. Dan ketiga, apa yang disebut ni tuan-tuan, akil balik ni kalau wanita tak keluar darah haid, dan begitu juga wanita yang tak keluar air mani dan lelaki yang tidak keluar air mani, iaitu cukup umur 15 tahun. Ya. Waalaikumsalam Ijam. Ini kawan saya kat TV Al Hijrah dulu ni. Dia produser dan pakai editor ni. Ya, edit video. Baik, jadi yang ketiga iaitu tak keluar air mani, tak keluar darah haid. Tiba-tiba dah umur 15 tahun tak keluar juga, maka automatik jadi akil balik. Ini wajib berpuasa, ya. Baik, kalau dia gila kerana perbuatan sendiri, contoh dadah, pil, gam, dikira macam mana? Sama juga, ya. Kalau dia makan dadah apa semua, itu berdosa. Dia gila disebabkan perbuatannya, tapi hakikatnya dadah itu menyebabkan dia gila, maka pada umumnya dia sudah terangkat daripada pentaklifan. Ya, dia sudah terangkat daripada pentaklifan. Baik, ya. Balik, dan kedua Islam, dan ketiga al-itaqah. Itaqah ni mampu. Mampu ni maksudnya mampu sama ada dari segi sudut syar'i, dan begitu juga daripada lughawi juga. Syar'i ni apa? Sakit, ya. Dari segi lughawi ni kadang-kadang dia disebut hakiki, tak mampu disebabkan sakit. Yang tak mampu hakiki maksudnya sakit, ya, ataupun sakit yang menyebabkan dia kalau berpuasa akan menyebabkan bertambah teruk sakitnya, ataupun dia takkan sihat. Dan kedua iaitu uzur syar'i. Contohnya kalau dia tak boleh berpuasa disebabkan halangan-halangan tertentu lah. Halangan tertentu apa? Silap-silap dia tak ada. Ya. Maksudnya itu bab haji, itu silap. Maksudnya uzur syar'i lah. Uzur syar'i itu dia sakit, ya, ataupun menyebabkan kesihatan dia, ataupun menyebabkan dia terlalu kerja keras, dan seumpamanya menyebabkan dia tak boleh berpuasa. Kalau berpuasa mati dia akan pengsan, dan kerjanya itu akan melibatkan masalah amah, maka akan mengganggu gugat kerjaya ni dan mengganggu masyarakat. Contoh macam ni lah. Contoh macam ni, kalau dikatakanlah minta-mintalah janganlah sampai COVID-19 sampai bulan Ramadan. Katakanlah COVID-19 ni berlaku bulan Ramadan. Saya tak doa, saya bagi perumpamaan. Doktor-doktor kita, nurse kita ni sampai dia bekerja yang sangat penat. Dalam keadaan dia bekerja, diperlukan tenaga, ya. Dan nak menjaga COVID-19, kena jaga dalam teliti, nak kena apa dan sebagainya. Dia kalau berpuasa akan memudaratkan kesihatannya, dia tak ada tenaga. Kalau dia berpuasa, dia tak boleh meneruskan tugas untuk menjaga pesakit-pesakit COVID-19 ni. Maka di sini dibenarkan. Itu juga dinamakan keuzuran syar'i, ya, ataupun kemampuan yang terhalang. Ya. Baik, dia kata wa yu'maru bihi sabiyyu li sab'in, dan hendaklah kanak-kanak yang berumur 7 tahun diperintahkan supaya berpuasa. Ya. Pasal apa? Sebab ada hadis Nabi SAW, muru auladakum bis-salah li sab'in. Perintahkanlah anak kamu supaya mengerjakan solat pada 7 tahun. Jadi puasa pun sama juga. Kenapa puasa kita kena, ataupun kita wajib perintahkan anak kita berpuasa ketika umur 7 tahun?
sedangkan hadis tu sebut solat saja. Ini disebutkan dalam kaedah usul fiqh dinamakan sebagai qiyas. Dikiaskan. Sebab apa kias? Sebab puasa dan solat kedudukannya sama, iaitu kedudukannya itu duduk dalam ranking fardu ain ataupun disebutkan dalam ranking rukun Islam. Kan rukun Islam kan? Rukun Islam pertama syahadah, kedua solat, ketiga berpuasa, keempat zakat, kelima haji. So dia ni satu benda yang kedudukan yang sama. Ya, tapi kenapa tak suruh anak kita bayar zakat ketika umur 7 tahun? Ada duit ke? Dia kena ada duit. Lepas tu kenapa tak suruh anak kita buat haji dapat kuota ke, dapat panggilan ke? Tak ada kan. Tapi ini bab yang tak melibatkan harta, tak melibatkan perjalanan jauh dan sebagainya. Dia punya itaqah tu tak sama seperti mana kata orang ni dia tak sepayah zakat dan ibadah haji ni. Jadi yang paling dekat solat dan puasa lah. Jadi kalau solat, Nabi suruh kita perintahkan anak kita umur 7 tahun, lelaki perempuan, supaya solat. Begitu juga puasa. Jadi ramai dah sekarang ni dah perintahkan anak, ajar anak dia umur 7 tahun supaya berpuasa. Ini satu benda yang bagus, ya. Jadi bagaimana kalau anak kita sudah 7 tahun kita tak perintah dia supaya solat, tak perintah dia puasa? Kita berdosa. Sebab apa? Kita tak mengikuti perintah Nabi SAW, ya. Dan dia kata wa yudrabu ala tarkihi li ashrin in ataqahu, dan dipukul anak itu apabila mencapai umur 10 tahun kalau dia meninggalkan puasanya jikalau dia mampu. Ya, macam mana? Jadi mak bapak wajib suruh anak dia. Tapi bila 7 tahun dia tak mampu puasa, lain cerita. Contoh, kita kena suruh. Dia mampu tak mampu, larat tak larat, itu lain cerita. Katakanlah kita suruh anak kita umur 7 tahun berpuasa, tapi tak berpuasa. Itu tak boleh pukul. Marah boleh. Pukul tak boleh. Pukul dikira kita melanggar etika yang diajar oleh Nabi SAW. Ya? Tapi apabila mencapai umur 10 tahun, dia tak berpuasa sedangkan dia mampu untuk berpuasa. Sehat walafiat, tak ada apa-apa halangan, tapi tak berpuasa juga. Maka kita boleh pukul. Darban ghaira mubarrihin, pukulan yang tidak mencederakan. Pukulan yang mana tidak boleh hayunan yang nampak ketiak, dan pukulan tidak boleh melibatkan muka. Ini 3 kena jaga tuan-tuan. Ya. Jadi macam anak saya dah anak dara di umur 11 tahun, solat tak solat, tanya solat tak solat zuhur. Lupalah. Sibuk apa? Sibuk baca, main internet apa semua. Kita ambil rotan sebat tapak kaki. Sakitlah, tapi tak adalah teruk kita pukul lah. Itu didikan. Ya, sebab apa? Dah dia mampu tapi sebab lalai. Tapi tak selalulah. Bila kena rotan macam tu, dia tak beranilah nak tinggalkan solat lagi. Apa-apa ke, nak tengok TV ke, nak apa ke, nak baca buku ke apa, solat dulu. Ya, begitu juga puasa, ya. Tapi sekarang ni ramai yang kita tengok, bila orang ni dia suruh anak-anak dia berpuasa, ramai, tapi tak suruh anak dia solat. Betul tak? Zaman sekarang ni betul. Kalau kita tengok mak bapak ni suruh anak dia berpuasa, tapi anak tu dia tak suruh solat, sedangkan kena suruh dua-dua sekali. Bila umur 7 tahun, suruh anak berpuasa, suruh dia solat. Penatlah solat, tak kira lah penat tak penat, solat. Itu penting. Jangan lupa tanggungjawab kita. Ada soalan, jika dia berpuasa namun dia tidak berbuka kerana terlalu miskin atau berada di tempat yang langsung tiada makanan, bagaimana Ustaz? Allah. Ya. Soalan ni pernah diajukan oleh seorang kanak-kanak yang berada di Afrika, negara yang krisis makanan. Negara yang diiktiraf oleh UNICEF, negara yang memang krisis, ada perang saudara, rakyat dia miskin, tak ada makanan. Dia telefon, dia tanya. Dia kata, aku duduk kat Afrika, ya, dan aku berbuka tidak bersahur. Aku bersahur tidak makan apa-apa. Ya, adakah berdosa kalau aku tidak berbuka puasa kerana tak ada makanan? Dia tanya Syekh tu, iaitu siaran langsung TV ke Arab Saudi, dekat YouTube ada. Boleh cari kat YouTube, masih ada lagi. Ya, dia kata, salahkah, berdosakah aku kalau aku tidak berbuka puasa disebabkan tak ada makanan? Syekh tu tak jawab. Syekh tu terus menangis kat situ juga. Terus doakan dia, terus begini semua. Dia kata, kamu tak berdosa, dia kata. Ya, tidak berdosa. Cuma kalau kita ada makanan, kita ada kemampuan untuk berbuka puasa, tapi kita tak berbuka puasa, hukumnya makruh.
hukumnya makruh, ya. Dan begitu juga kalau kita ni nak menahan sampai besok pagi, hukumnya disebutkan sebagai al-wisal, puasa bersambungan. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Dia kata iyyakum wal wisalah, janganlah kamu berpuasa wisal, iaitu patut berbuka, kamu lewat-lewatkan buka sampai malam, besok sahur pun tak nak sahur, sambung puasa. Ini jelas larangan Nabi SAW. Larangan Nabi makruh atau haram? Menurut jumhur adalah makruh, sia-sia, tak dapat pahala. Ya, ada ulama kata haram kalau buat macam tu. Ya, tapi kalau dilewatkan, katakanlah dah maghrib dia tak nak berbuka, buka selepas sejam. Ini adalah amalan Yahudi. Ya, Yahudi kalau berpuasa dia lewatkan. Dan begitu juga inilah amalan agama Syiah Rafidah. Syiah Rafidah pun sama juga. Ya, Tok Fakir comel tanjak. Ya, comel lah, tengok orang pakai lah. Kalau tak comel pakai tak cantik juga tak. Tengok orang pakai dia comel. Tak ada, perasan saja. Ya. Jadi apabila disebutkan tentang perkara ini, jadi makruh kalau melewatkan berbuka puasa. Pasal apa? Itu meniru gaya ibadah orang Yahudi. Sebab itu Nabi SAW, sesungguhnya kalian berada dalam keadaan baik, iaitu melewatkan sahur dan berbuka awal. Jadi inilah yang disebutkan. Jangan, erti kata pertama, jangan puasa wisal. Waktu buka-buka, jangan kita tangguh sampai tengah malam ataupun sampai sahur nanti baru nak makan. Itu puasa wisal, larangan Nabi SAW. Hanya Nabi saja boleh buat. Ya, sebab apa? Nabi ada mukjizat. Nabi kalau 2-3 hari tak berbuka, tak bersahur, Nabi ada kekuatan, sebab Nabi ada mukjizat, Nabi ada kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Ya, baik. Ya, dan jangan melewat-lewatkan puasa, hukumnya makruh. Ya, kurang pahala, hilang pahala. Dan bahkan kalau kita mengawalkan berbuka puasa, dapat pahala yang sangat besar. Ya, baik, betul lah. Syiah ni betul, Ustaz Rafizal ni kata memang Syiah ni dah gelap, dah nampak bintang baru berbuka puasa. Ini ajaran sesat selamanya. Sedangkan Nabi ni berbuka puasa awal. Lepas tu Syiah diklaim, ahli bait, ahli keluarga Nabi, Imam 12 melewatkan puasa. Pergi dah, mana ada dalil? Tak ada. Ya, kalau buka dalam kitab-kitab yang berat Syiah, dia sebutkan Imam Ali Zainal Abidin, Ja'far As-Sadiq, semua berbuka awal. Ada dalam nas. Ada riwayat pada Ahlul Bait, ahli keluarga Nabi SAW, yang Syiah mendakwa. Dia kata ajaran Ahlul Bait berpuasa lewat, buka puasa lewat. Tak ada. Banyak asar-asar daripada tabi'in yang menunjukkan bahawa cucu-cucu Rasulullah SAW ikut sunnah Nabi, iaitu berbuka dalam tempoh yang awal. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang disebutkan, mestilah kita perintahkan anak kita supaya berpuasa. Jangan dia lewatkan berpuasa. Maksudnya dah 7 tahun kita buat tak tahu saja. 7 tahun kita puasa, ajar dia puasa setengah hari pun jadi. Dan yang penting, yang wajib kita suruh dia. Dia mampu penuh atau tidak, itu belakang cerita. Kadang-kadang kita fikir kita nak suruh anak kita umur 7 tahun berpuasa, sedangkan dia tak mampu puasa penuh. Jangan paksa dia. Yang penting latih. Okey, puasa setengah hari. Ya, minggu depan cuba 1 hari. Betul tak? Ya, kita ajak dia puasa dengan ayah sekali. Ya, tak boleh ya puasa setengah hari. Tak apa, puasa setengah hari sama-sama dengan ayah. Boleh tak? Jangan macam tu. Yang anak tu setengah hari tak apalah, jangan bapaknya pula setengah hari. Kalau bapak dia setengah hari, kena cebur, kena pukul lah. Ustaz Rafizal boleh lempang. Ya, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik. Kita masuk sedikit perkara yang boleh membolehkan berbuka puasa. Ya, yang boleh membukakan puasa. Ya, kita baca satulah dulu ya. Baik. Yajuzul fitru bil maradil ladzi yubihu at-tayammuma walil khaifi minal halaki. Ya. Dia kata diharuskan berbuka bagi mereka yang sakit. Maksudnya diharuskan berbuka dengan sakit yang mengharuskan tayamum. Ya, maksudnya orang yang sakit dibolehkan berbuka puasa. Macam mana? Apakah piawaian yang boleh dibuka puasa? Dia kata dhabitnya penyakit yang mengharuskan tayamum. Yang mengharuskan tayamum ni tak semesti sakit kulit saja dan sebagainya, ataupun sakit demam dan sebagainya. Tetapi yang disebutkan di sini maksudnya penyakit yang mengharuskan tayamum, iaitu ka'ayyakhsha ziyadatan ka'ayyakhsha ziyadata maradih. Penyakit yang diharuskan tayamum iaitu penyakit yang mana kalau kita berpuasa menyebabkan sakit kita akan bertambah. Contoh kalau kita demam puasa lagi panas badan kita.
maka dia digalakkan berbuka puasa. Ya. Dan begitu juga disebutkan walil khaifi minal halak, iaitu orang yang sakit yang takutkan kebinasaan tubuh badannya. Ini macam contohnya tuan-tuan ya. Sebab tu orang kata, ustaz saya ni orang yang dialisis, nak puasa doktor tak kasih puasa. Sedangkan dalam hal ini tuan-tuan, bahawa tidak dibenarkan puasa. Doktor kata jangan puasa pasal apa? Akan memudaratkan dirinya. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, dia kata kalaulah orang yang pakar mengatakan kalau dia berpuasa boleh membinasakan diri dia, maka haram dia berpuasa. Wajib dia berbuka puasa. Nampak tak? Ya, wajib berbuka puasa. Dan saya dah terangkan juga bagaimana orang yang sakit tak boleh berpuasa, dia tak perlu qada, dia cuma bayar fidyah saja selepas habis Ramadan. Ya. Dan orang yang tak boleh berpuasa selama-lamanya disebabkan sakit yang tidak tahu bila nak sembuh, seperti dialisis ataupun orang yang asma kronik, dia nak berpuasa, keinginan nak berpuasa, tapi tak dapat disebabkan kehalangan sakit yang kronik. Maka berdasarkan hadis yang saya sebut pada siri yang ketiga itu, dia dapat pahala seperti mana orang yang berpuasa. Disebut dalam hadis Nabi SAW, man kana maridan aw sahihan kutiba lahu ya muqiman sahihan. Sesiapa yang sakit, siapa bermusafir tak dapat solat berjemaah, maka Allah akan bagi dia ganjaran seolah-olah dia sihat, dan seolah-olah dia itu dalam keadaan bermukim. Maksudnya walaupun tak dapat solat berjemaah disebabkan sakit, disebabkan bermusafir, tapi ketika itu dia solat bersendirian, tetap dapat pahala berjemaah sebiji macam solat kat masjid. Tak ada berkurangan pun pahala. Macam tu jugalah orang nak berpuasa, dah biasa berpuasa, tapi disebabkan sakit, dialisis, doktor tak bagi puasa, asma kronik, sikit kejap nak pakai itu inhaler, maka doktor kata jangan puasa, akan mudaratkan, jadi tak dapat puasa. Bila tak dapat puasa, dia keinginan dapat puasa, tetap juga Allah bagi seolah-olah dia berpuasa sebulan penuh. So jangan risau. Ya. Baik. Ya. Jadi dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut man kana maridan au ala safarin, siapa yang sakit ataupun dalam keadaan musafir, ya, maka Nabi kata, Allah Subhanahu wa taala mengatakan berbukalah puasa. Fa'iddatun min ayyamin ukhra, dan gantilah puasa pada hari yang lain. Maksudnya orang yang sakit dia macam mana? Sakit yang diharuskan tayamum. Maksudnya sakit yang kalau dia berpuasa akan bertambah sakit, ataupun lambat sembuhnya, ya. Ataupun kalau dia berpuasa menyebabkan dia sakit, akan menyebabkan kematian, akan menyebabkan dia lumpuh ke, makin teruk, rosak tubuh badan dia ke, ataupun makin kronik kesihatan dia. Maka di sini orang ini tidak wajib berpuasa, dia boleh terus untuk berbuka walaupun 3-4 tahun, walaupun seumur hidup sekalipun. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berhenti sampai di sini saja dulu sebab jam pun dah pukul 9. Ya. Kita buka pada soalan lah, kalau ada siapa yang nak soalan lagi. Daripada Hisham Syamsuddin, jika orang itu tidak boleh berpuasa sebab sakit dan dalam masa yang sama tidak mampu membayar fidyah kerana miskin, misalnya, adakah dimaafkan ustaz? Memang dimaafkan. Ya, memang dimaafkan. Maksudnya dia ditarik daripada pentaklifan, pertanggungjawapan daripada membayar fidyah. Ya. Apabila dia mampu, katakanlah tahun depan dia mampu pula, ada rezeki, ada kena bayar. Maksudnya lebihan untuk makan dirinya dan anak isterinya, lebihan tu dia wajib bayar semampunya. Katakanlah kalau untuk makan anak isteri cukup, lebih tu cukup bayar untuk 10 hari saja. 10 hari kena bayar. Lagi 20 hari itu dia tak dapat mampu bayar, tak apa. Ya, kadang-kadang orang ni mampu tapi disimpan duit. Tapi kadang-kadang orang tu mampu tapi duit tu tak bayar fidyah. Ya dah lah sakit, seokok pula tu. Tak boleh. Kalau dia mampu tak mampu untuk bayar fidyah disebabkan tak ada duit, tak cukup makan, tak apa. Tapi mampu nak bayar fidyah tapi beli benda-benda meripik merabat. Saya tak mampulah nak beli fidyah, tapi Shopee, Lazada, tiap bulan 3-4 barang sampai postman tahulah alamat dia, ini mesti barang ni. Itu tak boleh. Ikut kemampuan ya. Wallahu alam. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung perkara yang membolehkan berbuka puasa. Ada banyak lagi insya-Allah lebih menarik. Bermusafir, macam mana musafir yang boleh berbuka puasa walaupun keluar lepas subuh. Penarik. Orang kata, ustaz, mana ada orang keluar sebelum subuh, ustaz? Jadi macam mana kita nak berbuka puasa? Ada. Mazhab Syafi'i ada peruntukan dia. Macam mana? Kita akan bincang pada minggu hadapan. Ya tak? Ya, kadang-kadang dalam mazhab Syafi'i kata nak berbuka puasa ketika bermusafir mesti keluar sebelum subuh kan. Saya akan bincangkan daripada besok bagaimana teknik. Bagaimana yang orang bermusafir selepas subuh
tapi masih lagi boleh berbuka puasa? Ada. Nak jawapannya? Tunggu esok hari. Ini apa, catchy sikit lah, kasih perangkap supaya orang datang tengok dan sebagainya. Dan saya akan jawab tak pasti awal, tengah ataupun akhir. Tunggulah jawapan saya. Ya, wallahu alam. Ada soalan lagi tak? Kalau tak ada soalan, ya, setakat itu saja. Saya cek dekat sini ada tak soalan. Dekat sini wallahu alam. Daripada Adlin Syaimi, Ustaz, jika kita ada tinggalkan puasa secara sengaja pada usia yang muda, misalnya sekolah rendah atas sebab jahil, dalam masa yang sama kita tak ingat hari tertentu yang kita tinggalkan, macam mana? Ini memang cantik. Bab ni akan dimasuk pada besok hari. Ya, iaitu Adlin Syaimi, tunggu pada hari dan waktu yang sama, hanya di TV3. Tak adalah FB saya lah. Ya, maksudnya kita akan bincangkan bab ni secara detail esok insya-Allah. Saya janji. Kalau tak ada tolong ingatkan saya. Ya, sebab apa? Nak bincang sekarang dipanjang dan kebetulan bab yang awak tanya ni dia akan masuk pada besoknya. Sikit lagi. Ya. Sekiranya telah selesai menggantikan seluruh puasa terdahulu, adakah perlu membayar fidyah? Sama jugalah. Cantik nanti dia akan masuk selepas ni. Saya tak boleh jawab sebab apa, masa pun dah time. Insya-Allah kita akan bincangkan pada lain hari insya-Allah, ya. Baik. Ada soalan lain tak? Kalau tak ada soalan, insya-Allah kita tutup dahulu. Ada lagi tak? Kita tengok. Ya. Hari ni banyak komen pasal tanjak lah. Ya. Baik, yang ni dah jawab dah. Afif Firdaus dah jawab, alhamdulillah. 9 dan 9 tahun tengok kalender hijri kan? Yes. Muhammad Syarif bertanya, kita nak kira perempuan yang keluar darah haid sekurang-kurangnya cukup 9 tahun. Yes. Kalender hijri, bukan masihi. Dan begitu juga orang yang akil balik yang tak keluar darah haid, perempuan, dan begitu juga yang tak keluar air mani, laki perempuan. Cukup umur 15 tahun ikut kalender hijri. Betul, bukan masihi. Macam mana nak kira? Ada aplikasi, banyak dah, senang je. Ya, aplikasi dekat handset tu untuk kiraan macam mana senang, boleh carilah. Ya. Kalau gila perbuatan, okey, semua saya dah jawab, alhamdulillah, insya-Allah. Autism puasa. Autism ni tengok macam mana. Autism ni dia ada yang mild. Dia yang light, dia memang ringan. Ada satu cerita, ada doktor autism ni, dia doktor tapi autism. Maksudnya dia cerdik, cuma dia ada kelemahan sikit lah dia. Tapi dia waras. Itu kena puasa lah. Tapi autism yang memang dia macam budak-budak, tak boleh kawal diri dia. Ya. Ataupun dia separa waras. Macam ni tidak diwajibkan berpuasa. Tapi kalau yang autism yang memang dia makin pulih, makin baik, boleh membaca, cuma ada sikit-sikit ada nampak autism dia tu. Tantrum dia nampak sikit. Tapi pada hakikatnya jadi engineer, jadi doktor. Ya, kisah benar ada, betul. Jadi pegang jawatan profesional. Tapi kadang-kadang dia punya macam tu. Tapi macam ni kena puasa. Tapi kalau yang autism berat, dikira yang orang yang lemah dari segi sudut akalnya, dan dia ni tidak diwajibkan untuk berpuasa. Wallahu alam. Ya, autism sudah. Ya. Baik. Saya dengar Ustaz Umri ni, Ustaz Rafiza, saya tahu. Wallahu alam. Ya. Okey, Iskandar Yusof, minta maaf, saya pun minta maaf, teremosi tadi ya. Pasal minum makanan saya, ya, minta maaf, saya teremosi, minta maaf pasal yang saya marah sangat pasal orang kata saya minum tangan kiri tu. Minta maaf banyak-banyak. Saya manusia biasa, agak tempo sikit tadi. Yalah, mungkin yalah, lama sangat, dah 8 ke 9 hari duduk kat rumah ni. Tapi minta Allah beri kesabaran pada kita. Minta Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan kita daripada malapetaka ni secepat mungkin. Wallahu alam. Jadi mohon maaf, setakat itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita mendapat rahmah dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf kalau ada salah silap, kalau ada kekurangan, yang baik hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' fi maqamina hadza ma illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana masih sudi untuk menjadi penonton setia, pengikut setia live saya ni. InsyaAllah saya berazam untuk khatamkan bab ini sebelum masuk Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.